Apakah kau kata aku mengarut? Assalamualaikum. Salam Syahrul Ramadan, hari ke-7. Alhamdulillah. 3 ke 2 hari yang lepas, hari Sabtu. Kita tak nak guna perkataan guru kerana beliau tersebut orang luar dari Lubnan, Dr. Hani Achan, yang sekarang saya ikuti Zoom-nya, di mana diberi kita latihan memahami atau mendekati cara tadabbur Al-Quran. Beliau agak terperanjat bila kita kata di sini kita akan panggil dia guru. Kerana guru itu saya faham kerana dia orang daripada Lubnan tapi pendidikan barat Amerika dan 40 tahun pengalaman mengkaji Quran, dan sekarang sejak 4 tahun kebelakangan ini membawa satu pendekatan yang dia terjumpa tersendiri di dalam saluran Marvelous Quran, iaitu Dr. Hani Achan. Dia seorang pakar sistem komputer jugalah, macam apa. Kerana guru itu dia istilah lebih pada Sanskrit India. Kita ada guru kerana kalau kalangan agama orang India iaitu Hindu atau Buddha memang kita panggil guru, guru nana. Dalam Islam kita lebih panggil sebagai mursyid, Rashid, Khalifah Rashidin. Rashid bermaksud penunjuk jalan, bukan petunjuk Allah, penunjuk jalan. Macam orang yang kalau kita berhenti kat kereta api, stesen kereta api, mesti ada 1-2 jenis orang tawarkan khidmat untuk bantu kita. Yang pertama porter. Porter itu bantu bawa beg-beg kita. Saya jumpalah kat Vietnam bila kita naik kereta api kat stesen, dah tunggulah. Di stesen kereta api Malaysia, Kuala Lumpur pun ada. Porter ini bantu kita turunkan beg, bawa beg, kita bayar lah berapa ringgit. Lagi seorang ialah taksi. Taksi atau Grab motor kalau di Vietnam ramai begitu. Dia nak bawa kita lah ke mana kita nak pergi. Okey. Tapi ada lagi satu yang mungkin kita tak perlu dia sangat. Kita akan tanya dia di mana pergi restoran halal misalnya, ke mana pergi kafe, di mana pejabat pos, ya. Dan di mana kita boleh cari tempat sekian. Dia itu kita panggil penunjuk jalan lah, atau kita tengok tanda jalan. Kata lagi 10 km Hanoi, lagi 50 km Tang Hoa, lagi 1000 km, 1000 lebih sebenarnya, Ho Chi Minh City. Tapi dalam masyarakat kita dah anggap orang sedemikian dengan perkataan guru. Jadi Dr. Hani Achan pun guru, ya. Jadi saya berkepeluang untuk bersua dengan beliau berapa bulan ini, dan kita ikuti cara Zoom lah, online. Dia daripada Lubnan. Sabtu lepas dia ajukan satu soalan yang menarik kepada kita kerana dia dah sediakan mengupas surah Nabi Nuh. Di samping dia suruh kita pilih kerana kesuntukan masa lah, kita ada 2 jam lebih. Pilih sama ada A, apakah kita percaya dia mengarut atau sudah gila. B, kena tahu tafsir Nabi Nuh. Jadi lebih kurang 40% angkat tangan mau tajuk A, tapi 60% mau tajuk B. Jadi saya yang angkat tangan tajuk A. Saya separuh-separuh lah kerana saya nak beritahu dia, walaupun apa yang diajarnya orang biasa akan kata mengarut, merepek, saya sendiri pun ada beramai dari dulu lagi, zaman Kristian lagi, orang Kristian kata ini mengarut ni, pergi baca Quran. Dan saya boleh kupas mursyid kita lah.
Dr. Hani itu bahawa kalau kita pergi fikir mendalam sesuatu perkara yang diucap, kita boleh dissect, kita boleh bedah ayat. Contohlah pandemik yang lepas kan bila kata ada penyakit menyelubungi seluruh dunia. Kita boleh bedah ayat tu, kita boleh tanya apa nama penyakit tu. Mereka kata bagaimana deskripsi penyakit tu. Kita cerita begini begitu. Oh, itu macam virus biasa. Ya, itu sesama. Oh, mereka kata tidak, ya bukan sesama, dia ada nama coronavirus. Tapi bila kita pergi membedah ayat itu dengan mendalam, siapa yang tahu, siapa yang belajar medical science, biologi macam saya, itu juga deskripsi sesama. Oh tidak, kita tukar nama dia COVID. Saya tak boleh sebut betul-betul sangat kerana sini ada algoritma dan juga ada troll yang akan komplain dan saya kena ban sekali lagi. Banyak kalilah saya kena ban atas sebab-sebab saya melanggar undang-undang, kita melanggar keselamatan negara, dunia, kesihatan dunia. Tak boleh lagi bertanya. Ya. Boleh bedah lagi bahawa kalau sakit demikian apa tindakannya. Oh, kena guarantin. Apa itu guarantin? Guarantin datang dari perkataan guaratin. Guara iaitu 40 hari. Quarantine yang diletakkan atas kapal-kapal zaman Venice, Genua di Itali, Sicily, Mediterranean bila datang dari laut Atlantik ke. Pasifik, Atlantik sampai ke Eropah, dia perlu berhenti kat pelabuhan 40 hari kerana manusia masa itu 700-800 tahun dulu dah tahu tentang penyakit. Bila pergi satu bumi jauh, lepas tu datang dekat, bila mereka pergi dari Eropah ke Latin Amerika, penyakit campak membunuh jutaan penduduk asli Amerika Syarikat, Aztec, Maya, Inca dan sebagainya. Jadi bila awak datang di sana, mungkin awak bawa pula penyakit sana. Jadi awak duduklah di pelabuhan selama 40 hari. Hari ini kita sudah tahu 10 hari dah cukup, tapi masa tu mereka tak tahu. 40 hari habis penyakit itu. Apa maksud habis penyakit itu? Pertama, anda membawa penyakit itu, badan anda sudah ada immunity untuk bunuh virus atau kuatkan badan lawan virus, ada antibody, mana awak sihat. Satu. Kedua, kalau anda tak dapat lawan antibody itu, anda matilah. Tapi anda mati seorang. Jangan masuk bandar Venice, Itali, Romawi, merebak satu Eropah sampai China, mungkin penyakit virus itu bunuh berjuta orang. Itu cara mitigasi dari dulu sampai sekarang. Ya, tetapi apabila manusia tak tahu selok-belok ini, tak tahu sains di belakang ini, mudah sekali ditakut-takutkan. Dan siapa yang cuba menerangkan seperti ini, dia ni gila ni. Mana dia baca? Jadi bagaimana kita berdepan dengan perkara sedemikian? Okey. Saya teringat kata-kata seorang ahli falsafah masyhur Jerman yang diisytiharkan Muslim oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, Syekh tarikat saya, iaitu Johannes Goethe. Johann Wolfgang Goethe. Goethe. Kalau anda nak belajar bahasa Jerman, anda pergi ke kedutaan Jerman di dekat Jalan Tun Razak kot, di Kuala Lumpur. Anda akan jumpa satu pusat kutubkhana ke center ke library ke perpustakaan ke bernama Goethe. Ya, dia begitu masyhur. Johannes Goethe menyatakan, lebih banyak aku tahu, lagi banyak aku tahu yang aku tak tahu. The more I know that I don't know. Jadi sikap orang yang lagi mengetahui, dia mesti selalu berfikir, bukan dia rasa apa ilmu yang dia ada tak guna. Aku dah belajar sikit ni pasal IT ni, tak guna ke? Berguna. Tapi dia akan sedar lagi banyak yang dia perlu belajar. Jadi betul lah bila orang kata, Apik, engkau ni lagi banyak kena belajar. Betul.
Saya kena belajar bahasa Arab, saya hari-hari belajar, cuba belajar. Saya kena lagi belajar ayat Allah, ya. Saya kena belajar asbabun nuzul. Ini Syekh Sufi saya beritahu tahun 83. You have to know the Quran. You are the alim. Dia bagi semangat, engkaulah alim. Ulama adalah musuh utama umat. Engkaulah alim. Jadi kita terdorong oleh Syekh. Learn the Quran. Learn the Arabic. Asbabun nuzul. Kenapa setiap ayat itu turun. Ya? Dan tadabbur. Jadi saya tadabbur dari surah Allah sehingga surah minal jinnati wan nas. Tapi tak boleh habis. Dia ayat berlapis-lapis. Dan kita lagi dapat. Alhamdulillah, ya. Sejak kebelakangan ini, saya sebenarnya bukan kebelakangan ini, apek ni merepek. Lama dah. Sejak kecil lagi ya. Bapa saya merepek, mak saya merepek balik. Tak mau belajar. Nak lari, tak dapat lari. Kena pukul. Ya. Jadi saya terbacalah komen tadi. Bila 2 hari lepas saya sebut bahawa Isa ada ayah, bukan kata-kata saya. Dah lama dikaji. Sebelum tu saya kata sihir tu tak ada. Sampai Ustaz Kasim Elias pun komen dalam, walau alam dia ke tidak, tapi nama laman dia lah, Duke, Datuk Ustaz Kasim Elias. Kata saudaraku, mungkin saudara baru memeluk Islam, mungkin tak tahu yang sihir itu bagaimana. Jadi ada pula yang mengecam, kata saudara tak tahu tentang Harut Marut. Ya, saya tak tahu. Saya tahu hanya 3 kul. 2 kul yang saya selalu baca mengenai sihir. Jadi saya pergilah Google Harut Marut ayat 102 surah Al-Baqarah, saya baca sampai habis. Lepas tu saya pergi carilah mursyid lah. Saya cari Ustaz Mu'in Gulam Dakwah. Saya pun bertanya dia, Ustaz, sihir tu ada ke tidak? Dia pun tengok saya. Dia kata, ada. Ustaz, saya cek dalam internet mengenai Rasulullah disihirkan. Ada yang lebih kuat menyatakan tidak, dia cuma jatuh sakit. Ada kisah-kisahnya, ada hadis-hadisnya. Jadi Ustaz Mu'in pun jawab kepada saya, ada 2 pendapat. Jadi masa itu saya percaya ada 3 saksi lah sekeliling saya. Selepas kelas lah, Gulam Dakwah dia tengah mertadabbur ayat zikir. Ya. Jadi sekurang-kurang dia mengesahkan 2 pendapat. Mengesahkan ada 2 pendapat. Cukup bagi saya mempertahankan kegilaan saya bahawa saya tak gila. Bahawa Rasulullah tak pernah gila, tak pernah kena santau, tak pernah kena rasuk. Kan dia maksum. Okey. Lepas tu saya WhatsApp Ustaz Mohib Kauli. Ustaz Mohib Kauli lah yang diisytiharkan sesat baru-baru ni ya, tahun lepas. Tapi masa tu dia belum sesat lah. Belum gila lagi. Saya pun tanya Ustaz Mohib Kauli, Ustaz, apakah sihir itu ada? Dia jawab, ada. Lepas tu saya balas balik, Ustaz, ini ayat 102 mengenai Harut Marut dalam surah Al-Baqarah Al-Quran. Saya pun bacakan dan saya baca terjemahan dia dan saya bagi sedikit penerangannya bagaimana cantiknya susunan ayat itu bermula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Asbabun nuzulnya ialah bahawa Nabi Sulaiman dituduh ahli sihir kerana terjumpa bawah tahta dia kitab lama yang dia rampas daripada Yahud yang mengaji ilmu sihir dan diletak di bawah tahta dia. Lalu dia meninggal, orang jumpa bawah tahtanya itu kitab sihir lah. Dan
Mereka tuduh, tengok ini buktinya Nabi Sulaiman mengaji mengenai sihir. Jadi ayat tu turun kata Sulaiman adalah Nabi. Ini cara kita tengok pattern ayat-ayat Allah ya dalam Quran ya, bila menjawab sesuatu dia bukan reaksi tau. Dia orang kata tidak. Dia cuba corner macam kita lah. Ni kekemat ni sebenarnya stokin tu sikit aja, kita banyak cawangan sini sana, mungkin pekerja Melayu Muslim mungkin kurang periksa dan sebagainya. Tapi dia direct. Bukan. Atau dia Nabi. Dalam erti kata lain, pada satu ayat tu ada makna bukan tersirat, tersemat, iaitu Nabi tak main sihir. Yeah? He is prophet. Bila dikata begitu, maknanya ini satu prinsip macam Yasin wal Quranil Karim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kerana orang tuduh Rasulullah itu gila. Okey? So Allah istiharkan. Atau orang tertanya-tanya, siapa nak jadi guru ni? Siapa nak mengajar kita? Jadi dalam surah Ar-Rahman, Allamal Quran. Dalam itu terus tersemat 3 makna. Pertama, Ar-Rahman, nama Allah. 1. Kedua, dia Ar-Rahman. Sebenarnya 5 makna kepada saya boleh nampak sekarang. Ketiga, dia mengajar akuat. Titik, full stop. Macam mana kita nak tahu akuat? Macam-macam. Ya. Ketiga, dia mengajar cara Ar-Rahman. Ya. Keempat, boleh tak jumpa keempatnya kelima? Macam yang mula-mula saya terbaca Fatihah 44 tahun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama Tuhanmu, in the name of God. Masa tu saya Inggeris lah. Masa tu saya Cina, saya aliran Inggeris. In the name of God. Nabi pun disepek. Tak percayakah? Saudara kena ikut balik 15 kali ya. Saya tengah explain lah ni. Sebelum, okey, bagus. Terima kasih saudara Jamal Hussein. Apa itu percaya? 2. Percaya tanpa bicara atau percaya selepas bicara, iaitu fikir, atau percaya selepas bicara dan terus bicara dan tambah percaya, saling pergi. Yeah, okay, switch on the light. Oh, the last one. The first one. Yeah. And hang on. Yes. You can switch on the light. It's okay. Okay, maaf. Ya. Jadi dia satu proses. Okay, dia satu proses continuous. Yatafakkarun, ya. Senantiasa berfikir. Ini terjemahan Buya Syakur lah. Senantiasa berfikir. Senantiasa berterusan berfikir. Okey. Okey. So kita dia satu proses yang kita boleh jumpa dalam mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam bila dia cuba ajak kaum dia percaya kepada tauhid Allah, bukan terus dia kata, "Oi, engkau ni tak nak percaya, biar mampuslah." Itu Nabi Nuh dalam surah Nabi Nuh. Dan kita pula doa, Nabi Nuh doa yang Dr. Hani Chan beritahu kita Sabtu lepas, kita berdoa, kita terus condemn kaum itu. Saya terus condemn sesiapa yang tak nak ikut, tak nak percaya, tak nak berfikir. Ya. So kita memang melalui satu proses.
bukan dalam kosong seseorang tu menyedari. Contoh macam Saidina Umar Al-Khattab. Semasa dia ada tanggapan bahawa Muhammad ini saudara dia juga sorry jauh yang orang beritahu dia ni dah merepek lah, dia kata dia wakil Tuhan, dia kata bahawa kita kena buang adat-adat kita dah kita nanti mati akan dibangkitkan, ni benda semua mengarut. Jadi Omar dah marah lah, orang ni semua dah melampau ni, siapa yang ikut mereka ni? Inilah orang-orang miskin yang tak ada benda ni, semua tak ada mengaji ni semua ni, orang tepi jalan semua kan. Pembesar jarang yang ikut, tak ada yang ikut, sedikit. Tapi satu hari dia mengecam mereka ni, ada orang beritahu, baik awak balik rumah kau, sepupu perempuan ke apa ke, anak saudara kau ke, pun dah ikut Muhammad ni. Jadi Omar pun balik nak marah dengan anak saudara dia ni, tapi tak sempat dia lakukan itu, dia terdengar bacaan Al-Quran. Dan apa yang dia dengar tu, lagu ke, tilawah ke, meratib ke, hadis ke, belum ada hadis waktu tu ke, benda-benda lain ke, tidaklah. Dia terdengar benda yang matannya, ayatnya boleh kita cari, kita boleh Google apa yang Saidina Umar dengar, saya tak ingat ya. Tapi bila dengar tu dia terfikirlah, dia kata ini bukan sembarang sastra ni, ya. Ini sesuatu yang mendalam, deep, yang membawa makna yang cukup deep lah. Dia kata ini bukan sembarang sastra, kerana orang Arab masa tu tahu sastra klasik. Dan antara ayat-ayat kita semua tahu, banyak kali dia dituduh sihir, gila. Ikut ini kisah-kisah orang tua lu, tak tahu mana dia dengar masa dia berdagang. Dia terdengar pengelipu lara. Dulu tanah Arab ramai pengelipu lara, ramai orang gila, ya. Jadi saya tak akan senang nak pergi keluar satu kenyataan. Asalnya saya bukan popular, asalnya tak ada orang kenal saya 44 tahun dulu. Mungkin orang dekat-dekat yang tahu bahawa ada seorang Cina ni. Cina ni anak tentera. Ibu bapa dia bercerai, dia bersedih. Dia bertanya gereja ke gereja, siapa Tuhan sebenarnya? Kalau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa dia ciptakan neraka? Kenapa dia ciptakan iblis? Ya. Jadi kisah yang Muhyiddin Qauli itu menyisihir, lepas saya bagi WhatsApp itu, dia jawab balik, subhanallah. Saya ada WhatsAppnya, boleh tanya dia. Subhanallah, dia kata cantiknya tafsir saudara. Jadi saya menerima itu sebagai menyiarkanlah bahawa pendapatan saya bahawa sihir itu tak ada. Dan kebetulan dua sihir datang kepada saya. Satu berbentuk toyol. Saya tak nampak orang bawa tu beritahu cerita, dan saya cuba yakinkan dia tak ada, tapi dia berkali-kali lah, berturut-turut berhari-hari kata kalau tak tolong dia akan mati. Dia seorang Hindu daripada India, seorang ekspatriat, seorang pengurus syarikat IT yang saya kerjasama. Saya bawa dia ke anak angkat Datuk Harundin, itu Dr. Syukriyo, yang pakar dalam bab tasawuf dan jin dan makhluk halus ni. Selalu cerita jin asyik makhluk halus. Dan lepas itu dia pun tak dapat menyamakan dan mendesak saya. Saya dah beritahu kawan tu nama Manohar Singh, dan saya pergi rumah dia waktu tengah malam. Yang keesokan dia kata dah hilang. Dan seorang Cina lain yang ateis, kawan saya juga, dia dengar itu berlaku, dia suruh saya baca ayat yang sama bagi dia. Saya kata tak ada apa. Saya dapat buktikan tak ada apa. Apa ayat nak baca? Dia bacalah, saya tak percaya benda ni, tapi mak saya lakukan sesuatu, letak pada katil bawah saya ada kemenyan ke apa ke, dia Buddha tua entah apa, saya tak percaya, semua mengarut ni. Ni Cina bukan Kristian, ateis. Dia tak percaya Tuhan, kawan lama saya.
Allah susun ke apa? Wallahualam. Saya kata nothing there. Nama dia Loy. Loy, there's nothing there. Don't believe nonsense. Saya dah baca lah. Okey lah. Saya mau ambil air, saya baca lah. Baca lah ayat-ayat yang masyur. Bagi dia kata minum lah, mandi dengan air ni. Jadi keesokan hari dia datang bawa hamper. Kenapa? Dia kata dah selesai. Terima kasih. Itu aja. 2 kes. Jadi kalau siapa ada lagi kes bawa kat saya akan halau jin dan saya akan buktikan tak ada. Bawa kepada saya malah saya akan bayar duit kalau boleh buat live semasa halau ni. Ya. Ini tawaran sama macam tawaran untuk bawa lah satu kes COVID. Ada orang bawa marah saya lagi. Ini aku ada surat ni, saya kena COVID ni. Yelah kamu hidup. Bawa yang ada gejala. Saya akan buktikan dia bukan gejala COVID. Dia gejala sesama. Dia gejala sakit buah pinggang. Dia gejala kanser. Dia gejala diabetes, kaki bengkak. Kan dulu ingat tak? Propaganda macam-macam kan. Jadi kita henti tak fikiran kita? Atau keadaan boleh kecoh sehingga Allah meletakkan kita ini panik-panik. Kebuluran. Satu pihak pun saya tak terikut-ikut. Saya terperangkaplah dalam hutan di Kuala Pilah. Saya terperangkap di Sabah, Sandakan, kampung orang Bugis atas air. Persiapan. Ini apa ni? Nostradamus ke, Apokalips ke, Armageddon ke, akhir dunia. Saya pernah belajar tentang akhir dunia dalam Bible. Relax lah bro. Relax. Hadis sahih. Dalam Quran tak ada. What do you do? Bila kamu tengok dalam Quran tak ada Imam Mahdi, tak ada Dajjal, tak ada Nabi Khidir, tak ada kedatangan Nabi Isa, tak ada. Malah ada ayat-ayat membuktikan semua dah mati. Yang dahulu apa mereka nak kata surah Al-Anbiya ayat 35 kalau tak silap saya. Jadi bagi orang yang tahu sedikit, dia cuba terangkanlah ujian Allah bukan begini. Ujian Allah bukan bala. Bala ialah selepas kamu gagal ujiannya. Orang tak faham. Ujian Allah ialah dengan kemewahan. Semua kaum yang dimusnahkan dengan kemewahan. Lepas mereka musnah, itu dideklarasi bala. Bala ialah selepas. Tidakkah kamu lihat bagaimana kaum-kaum yang lepas, apa yang berlaku pada mereka? Okey. So itulah. Jadi Dr. Hani Achan Sabtu lepas masa Zoom, dia kata kesuntukan masa 2 jam ini saya bagi anda 2 pilihan. Iaitu A, apakah awak percaya, mungkin satu hari awak percaya, kerana kami ini murid-murid yang cukup dahagakan ilmu Quran, kita tak percaya dia gila. Macam Buya Syakur. Dia cerita tentang hukum merokok, dia cerita tentang Allahumma, dia cerita tentang solat, dia cerita tentang Islam tak sempurna. Kita mendalami, orang mendalami, menghargai Buya Syakur. Allah yahram. Dan kalau dia tanya, apakah tuan-puan kalian percaya bapa ini gila? Tentu sekali kita jawab tidak, Buya. Kita masih lagi menunggu kegilaanmu. Kan? Atau Jalaluddin Ar-Rumi kepada Samsi Tabriz, atau Samsi Tabriz kepada yang atau Ibnu Arabi, atau Imam Al-Ghazali. Tiba-tiba dia lari daripada kerja dia sebagai orang paling alim di Baghdad, menyatakan dia tidak ada hakul yakin. Apakah dia gila? Atau Cat Stevens, bila dia baca Quran dia kata Tuhan bercakap dengan aku. Atau Andrew Tate, yang kickboxer, yang lucha, yang mulut celupa tu, tiba memeluk Islam, dia baca Quran. Dia kata tak ada 12 syarat bagi saya. Saya akur. Atau Sinéad O'Connor, seorang penyanyi masyhur dalam lagu Nothing Compares to You. Tiba dia kata, oh Allah, tersentuh hati dia, menangis-nangis. Boleh cek Sinéad O'Connor masuk Islam. Dia dah meninggal dunia berapa tahun lepas. Allah yarhamah. Ya. So APEC ni nothing lah. Tapi kita jawab pada Dr. Hani Achan tu,
dia suruh pilih A atau B, iaitu tafsir surah Nuh. Tapi lebih tangan memilih surah Nabi Nuh dan dia tafsir surah Nabi Nuh. Saya cerita dalam dua sesi yang lepas. Surah Nabi Nuh dia kata ada doa Nabi Nuh dalam tu, dan dia yakinkan saya kenapa jangan doa sedemikian. Kita sekarang doa banyak pendeta. Saya kan kebelakangan ini suruh semua orang pergi baca doa dalam Quran. Rupanya ada sekian doa Nabi tak boleh pakai. Kerana dia bertujuan mengajar supaya jangan doa demikian. Mengajar Muhammad lah. Dan kisah tu cukup cantik. Saya ulangi balik. Iaitu mula-mula refresh. Iaitu mula-mula Nabi Nuh kita baca 28 ayat lebih kurang. Surah Nabi Nuh. Cantik ayat tu. Bila mana Nabi Nuh, dia kecam kaum dia. Sebenarnya tak ada batra, tak ada banjir lah. Mengarut ni. Dia mengecam kaumnya. Baca balik ayat tu. Baca lisanul Arab dia. Dia mengecam kaum dia. Tak guna ni kaum, Allah selamatkan aku dan keluarga aku dan bagi hancur hanyut semua kaum ini. Baca balik. Jadi tafsir Israeliat kata banjir, mereka dimusnahkan. Ini agama betul Allah, itu Bani Israel lah. Tapi yang Islam tunjuk kesilapan, kekurangan pada Nabi Nuh. Begitu juga kekurangan pada Nabi Yunus. Begitu juga pada Nabi, ada Nabi-Nabi lain, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ada. Nabi Musa terbunuh orang kan. Jadi kepada Muhammad, bila diriwayatkan ayat-ayat ni, dia belajar dari ayat tu. Dia pun tak dabur. Rasulullah tak tahu pun dia Rasul pada awalnya. Jadi dia belajar apa yang aku baca ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semesti menjawab soalan dan kepala dia dalam hati dia. Ya? Kerana asbabun nuzul dia, konteks dia ada. Dia bila baca tentang Nabi Nuh dan doa dia melaknat kaum dia, Allah jawab dalam surah Nabi Nuh. Apa Allah jawab? Kepulang pada Allah untuk menghukum. Kerja kau hanya memberi amaran dengan baik, doa yang baik. Jadi Muhammad SAW belajar dari situ dan dia test lah, dia bagi dakwah lah kaum dia pergi Taif. Wahai kaumku, marilah kepada seruan Tuhanmu. Macam itulah. Dan kaum dia buat apa? Suruh budak-budak, pergi baling batu halau orang gila tu. Budak-budak, kalau kamu budak, antara budak tu, kamu tak tahu itu Rasulullah. Kamu berlari baling batu, kena kepala dia, berdarah. Sampai pada tumit. Datanglah malaikat. Ada yang kata malaikat Jibril, ada kata malaikat lah. Nabi Nuh tak didatangi malaikat dalam surah Nabi Nuh. Tapi hadis ini, malaikat turun. Perintahkanlah wahai kekasih Allah, Habibullah. Katakanlah ya, dan aku akan terbalikkan bumi Taif ini. Bawahnya di atas, atasnya di bawah. Dilupai dek zaman. Rasulullah jawab apa? Dia teringatlah kisah-kisah yang dia belajar daripada wahyu-wahyu Allah. Jangan. Dia pun tak doakan maafkan dia kerana ada ayat lain kata, awak tak boleh maafkan sesiapa yang syirik kepadaku, yang menolak ayatku. Aku akan hukum mereka. Mudah-mudahan keturunan mereka, anak-anak kita, anak-anak kalian tidak macam kita, akan terima dan tahu bahawa Rasul ini tidak gila. Rabbi zidni ilman innaka sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina ladunka rahmah wa hayyi lana amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum fi syahrul Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Tabaqa minkum tabarakallah ya karim.